Bismillah. Sambil menunggu, mari sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha فنور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada malam ini, walaupun dah agak lewat, kita ambil masa untuk baca kitab At-Taqrirat As-Sadidah dengan niat menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi kita di penghujung Ramadan, berbaki beberapa hari lagi untuk kita raya. Jadi kita akan raya pada Selasa minggu depan. Hari ini hari Selasa. Jadi lebih kurang 7 hari, 6 hari lagi kita akan berpuasa dan kita akan bertarawih. InsyaAllah kita niat untuk hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, menuntut ilmu ialah afdalut ta'at, di antara ibadah yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihatil Jum'ah. Kita dah masuk pada syarat-syarat sah Jum'ah. Sittatun, ada 6. Fa idza ikhtalla syaratun minha lam tasihha 'ala al-mu'tamad. Bila mana gugur salah satu syarat daripada 6 tu lah, maka tidak sah Jumaat mengikut pandangan yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama ialah an tuqama fi khittatil balad, ay an tuqama fi makanin la yajuzu fihi qasru as-salati lil musafiri, ay dakhil umraniha aw suriha. Jadi syarat yang pertama, hendaklah Jumaat itu didirikan di khittatil balad, di kawasan negeri ataupun tempat. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Jumaat mesti didirikan di dalam kawasan, iaitu dalam umran ataupun dalam sur. Dalam bab solat jamak dan qasar, seseorang itu tidak boleh jamak dan qasar melainkan selepas dia melangkaui sur. Sur ni ialah pagar ataupun tembok yang ada di satu-satu kawasan. Contohlah kita sebut balok ni dikelilingi oleh tembok. Maka selagi mana masyarakat di balok belum keluar daripada tembok tersebut, belum keluar daripada sur tersebut, maka mereka tak boleh sembahyang jamak, juga tak boleh sembahyang qasar. Boleh? Cumanya sekarang suruh tu dah tak ada lah. Jadi kita ambil iktibar dengan umran. Umran ni bangunan-bangunan. Jadi selagi mana masyarakat di balok, orang di balok pantai ni, orang di mukim Sungai Karang ni, dia belum melepasi bangunan-bangunan yang wujud di kawasan ini, maka dia tak boleh jamak qasar. Okey. Jumaat mesti didirikan di dalam kawasan. Boleh? Contohlah kita sebut ni balok. Keliling tu ada apa? Tepi ni ada bangunan, ni bangunan, ni bangunan, ni bangunan. Bangunan perumahan, bangunan kedai dan sebagainya. Jumaat mesti buat di kawasan dalam, di tengah-tengah tu lah. Tak boleh buat di pinggir, di luar kawasan, tak boleh. Jadi kalaulah kita sebut ini tempat satu kawasan yang ada bangunan kedai, bangunan rumah dan sebagainya, luar daripada tempat ni tidak ada bangunan, iaitu padang pasir. Keliling ni, di luar ni padang pasir. Maka Jumaat tidak sah dibuat di padang pasir. Sebab apa?
Sebab tidak dibuat di khittatil balad, dalam kawasan. Sebab tu kalau mereka yang pergi musafir naik bot ataupun naik kapal, mereka tidak boleh untuk sembahyang Jumaat. Sebab apa? Kapal tu sekalipun besar, 3-4 ribu orang duduk dalam tu, mereka tidak dikelilingi oleh umran, oleh bangunan-bangunan. Maka mereka tidak dianggap duduk dalam umran, dalam kawasan. Maka tidak sah Jumaat bagi mereka yang duduk apa? Di mereka yang pergi musafir ataupun bekerja dan duduk berminggu-minggu di kawasan pantai, di tengah-tengah lautan. Begitu juga tidak sah kalau buat di padang pasir, padang pasir yang luas. Contohlah kita musafir, kita kena jalan untuk sampai ke tempat kita nak pergi tu melalui padang pasir. Dan ketika itu kita ada dalam 3,000 orang. Contoh nak pergi perang dan sebagainya. Faham tak? Nah, waktu hari Jumaat, adakah kita boleh buat Jumaat? Jawapannya tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kita berada di padang pasir, dan padang pasir itu di luar kawasan. Padang pasir itu tempat kita nak buat Jumaat tu bukan dikelilingi oleh umran, bangunan ataupun sur. Faham tak? Nah, jadi mesti yang pertama nak sah Jumaat kita buat di kawasan yang tidak boleh yang tidak boleh kita jamak qasar di kawasan tersebut. Macam tadilah, ini bangunan keliling ni, saya duduk dalam ni. Bila saya boleh jamak qasar? Bila saya keluar daripada kawasan ni. Jadi mesti buat di dalam ini, di tempat yang saya tak boleh jamak qasar. Itu makna apa? Antuqama fi khittatil balad. Faham tak? Nah. Yang kedua, an tusalla jama'atan wa tajibul jama'atu fi rak'atil ula ila al-faraghi min as-sajdati ats-tsaniyah. Yang mana menonton tu tolong share sikit video kita ni. Falau nawaw al-mufaraqata ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha sahhat al-jumu'ah. Syarat sah yang kedua ialah Jumaat itu mesti dilaksanakan secara berjemaah. Dan wajib jemaah disebut oleh Syekh pada rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama tu maksudnya apa? Ilal faraghi minas sajdati tsaniyah. Jadi rakaat pertama wajib kita berjemaah. Rakaat pertama maksudnya apa? Sampailah selesai sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama. Bila dah masuk rakaat kedua, kita menaik Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua ni. Tak. Maka ketika itu kita boleh niat mufaraqah. Jadi wajib berjemaah dalam solat Jumaat pada rakaat pertama sahaja. Pada rakaat kedua kita boleh niat mufaraqah. Dan masing-masing sembahyang seorang diri, kemudian balik ke rumah, makan nasi, tidur, main game. Tak. Sahhat al-jumu'ah, ketika itu sah Jumaat. Yang ketiga, an takuna al-jama'atu 40 ahraran dhukuran balighin mustawtinin fa inna qasu ka'in taqasa wudu'u ahadihim qabla salami batalat al-jumu'atu wa bihadha yulghazu fayuqal lana syakhsun ahdatha fil masjidi fabatalat salatu man fil bait ma suratu dhalik. Okey. Syarat yang ketiga, syarat sah yang ketiga bagi Jumaat ialah hendaklah jamaah itu 40 orang. Jadi tadi kita sebut syarat nak sah mesti berjemaah. Syarat seterusnya jemaah tu mesti 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i mesti 40 orang. Dan 40 orang tu pula mesti cukup syarat. 40 orang tu mesti merdeka. Zukuran mesti lelaki, mesti baligh dan mesti mustawtinin. Mustawtinin ni apa dia? Orang yang duduk di tempat tu dan dia tidak akan berpindah daripada tempat tu. Tak akan keluar daripada tempat tu. Melainkan jangan-jangan nak pergi ziarah mak ke ziarah ayah ke di kampung, ataupun nak pergi ziarah kawan-kawan di negeri lain, dia keluarlah. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada urusan, dia akan stay di Allahumma salli ala Muhammad, di kawasan tersebutlah. Itu mustawtin. Jadi mesti jamaah tu 40 orang, dan 40 orang tu mesti apa? Merdeka, lelaki, baligh
dan juga mustawtinin. Faham tak? Jadi kalau kita ada 38 orang sahaja, orang yang cukup syarat ni, 2 orang lagi tak cukup syarat. Contoh 2 orang lagi tu mukim. Orang yang bermukim ialah orang yang duduk satu tempat 4 hari dan ke atas, walaupun lama, tapi dia ada niat untuk kembali ke kawasan asal dia. Contoh pelajar kita di Mesir, duduk 20 tahun, 30 tahun mengaji, ada niat nak balik ke Malaysia, ada. Tu walaupun duduk 20 tahun di Mesir, kita panggil mukim. Bermukim, bukan mustautin. Jadi contohlah kita ada 40 orang sahaja yang sembahyang Jumaat. 2 orang daripadanya ialah orang yang bermukim di Mesir, duduk 20 tahun dah di Mesir tu, tapi ada niat nak balik ke Malaysia, kita panggil mukim. Jumaat tidak sah. Jumaat tidak sah di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dalil lah. Dalil tu daripada syarak. Takut ingat tak ada dalil mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pada sambil minum kopi buat kitab. Tak semua ada dalil. Faham tak? Naam. Fa inna qasu, kalau berkurang daripada 40 orang tu, contoh salah seorang daripada 40 tu terbatal wuduknya, terkentut dan sebagainya, maka sembahyang Jumaat tu batal, tidak sah. Tu. Faham tak? Okey. Oleh sebab itu di Yulghaz ni macam satu benda yang teka-teki gitulah, di sisi fuqaha. Disebut kita ada seorang pemuda yang berhadas di masjid, tapi bila dia berhadas tu menyebabkan solat mereka yang sudah kembali ke rumah batal. Apa gambarannya? Suratu an yakuna adadul musallina 40 ma'al imam. Ada orang yang sembahyang Jumaat 40 orang, termasuk imam 40 orang. Fa yusallimu jami'an illa wahidan. Semua dah bagi salam kecuali imam sahaja. Sebab kita sebut tadi wajib berjemaah pada rakaat pertama. Bila masuk rakaat kedua, 39 orang di belakang imam niat mufaraqah dan masing-masing sembahyang sampai habis, balik rumah. Ada yang tidur, ada yang mengaji, ada yang buka Facebook, main Facebook, scroll, ada yang update status di Facebook, ada yang buat TikTok, macam-macam lah. 39 orang yang balik rumah tu. Fayastamiru fi tashahudihi ila ruju'ihim ila buyutihim. Tu imam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar tahiyat macam tahiyat. Thumma yantaqidu wudu'uhu qabla salami. Sebelum daripada apa? Sebelum daripada bagi salam tu imam kat punggung. Dia kat punggung dia kentut. Fatabtulu salatuh. Maka sembahyang tu imam batal. Fatabtulu bidzalika jumu'atuhum wa hum fi buyutihim. Dalam masa yang sama, sembahyang mereka yang sudah kembali di rumah, ke rumah, yang kita sebut ada makan, ada tidur, ada main game, semua tu pakat batal belaka. Boleh? Tu. Jadi imam batal menyebabkan jemaah di rumah pun batal, yang dah balik tadi tu. Sebab apa kita sebut syarat sah Jumaat mesti berjemaah, satu. Yang kedua, mesti jemaah tu 40 orang, dua. Yang ketiga, jemaah 40 orang tu mesti cukup syarat tadi. Mesti merdeka, laki, balik dan mustawtinin. 4. 3, 4. Kemudian mereka tu 40 orang tu mesti sah sampailah selesai semua sekali. Jadi sekarang ni 39 sah dah balik rumah dah. Ada seorang lagi tak selesai ni, tu imam duduk tahiyat lagi. Tak. Innaka Hamidum Majid. Molek ada, lepas tu kentut. Kita sebut sembahyang tu imam batal, sembahyang jemaah yang telah balik ke rumah juga batal. Tak, walaupun mungkin jarang berlaku, tapi itu hukum fiqhnya, hukum syarak lah. Hukum fiqh ni hukum syarak. Kau ingat hukum fiqh ni pandangan peribadi Imam Syafi'i, bukan hukum syarak tak, hukum syarak lah. Hukum syarak. Sebab hari ni orang tak nak pakai mazhab belaka dah. Pakai ijtihad gitu, duduk saja ijtihad. Tak buka Quran ijtihad tak. Hukum fiqh ialah hukum syarak. Selesai kat situ. Kemudian disebut dalam ta'liq tu khilaf. Pertamanya disebut dulu bawah tu hikmah, kenapa dipilih 40 dalam mazhab kita. Antara hikmahnya ialah 40 tu ialah umur para rasul diutuskan sebagai rasul.
para nabi diutuskan sebagai nabi. Lepas tu ia juga tempoh miqat Nabi Musa AS 40 hari. Okey. Kemudian khilaf ulama pada bilangan yang tanaqidu bil jum'ah ala 14 qawlan. Dalam mazhab Syafi'i kita sebut berapa? 40 orang. Ikut mazhab Syafi'i lah. Itu dia biasa ikut mazhab Syafi'i. Ya. Tak perlu nak keluarkan pandangan mazhab lain. Kalau tidak terdesak tak perlu macam kita pergi tempat lain lah. Kita pergi Saudi. Tak. Orang guna mazhab Hambali. Kita tak payah nak bergocoh dengan orang sana. Tak. Kita guna mazhab Syafi'i. Biarlah orang lain guna mazhab Hambali. Jadi kat sini ada khilaf. Ada 14 pandangan. Kita 40 orang. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan Jumaat ni sembahyang seorang pun sah. Pandangan Imam Ibn Hazm, mujtahid ni. Bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, 2 orang. Itu pandangan An-Nakhai dan juga Ahlul Zahir. Ahlul Zahir ni mungkin pengikut Imam Ibn Hazm lah. Pengikut Daud Al-Zahiri. Yang ketiga, 2 orang bersama dengan imam, ada 3 orang. Ini pandangan Abi Yusuf wa Muhammad wal Laith. Imam Laith ini lebih alim daripada Imam Malik. Melainkan Imam Laith pengikutnya tidak membantu untuk menyebarkan mazhabnya. Al-Laith. Yang keempat, salah satu mal imam. 3 orang makmum, seorang imam, 4 orang lah. Ini kau pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang kelima, 7 orang. Ini qaul Ikrimah. Yang keenam, 9 orang. Ini qaulu Rabi'ah. Yang ketujuh, 12 orang. Termasuk imam. Sebelah makmum, seorang imam. Ini qaulu Malik wa Rabi'ah fi riwayah. Ini pandangan Imam Malik dan juga Rabi'ah dalam riwayat yang lain. Sebab riwayat yang pertama mengatakan Rabi'ah mengatakan 9 orang. Yang ke-8, 12 orang tak termasuk imam. Tak termasuk imam. Maksudnya kalau termasuk imam, 13 orang lah. Jadi makmum 12, imam seorang. Ini qaulu Ishaq, pandangan Ishaq. Yang ke-9, 20. Ini pandangan Malik, Imam Malik dalam riwayat Ibn Habib. Yang ke-10, salasuna kadzalik, 30 orang. Yang ke-11, 40 bersama dengan imam. Ini pandangan muktamad dalam mazhab yang sangat agung, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ke-12, khamsun, 50. Ini pandangan Ahmad Ibn Hanbal dalam satu riwayat. Dan diriwayatkan ini juga pandangan Al-Imam Umar, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Yang ke-13, 80. Ini qaul yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yang dihikayatkan oleh Imam Al-Mirwazi. Yang ke-14 ialah satu jumlah yang ramai yang tidak boleh dikira, tak boleh dihitung. Jadi ada 14 pandangan. Mazhab kita 40. Tak cukup 40. Yang cukup syarat yang kita sebut tadi, mesti ahrar, dhukur, balighin, mustawtinin, tidak sah Jumaat. Faham tak? Naam. Syarat yang keempat nak sah Jumaat ialah an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri ay al-khutbatani was-salah falau syara'a fil hamdalati qabla dukhulil waqti lam tasih al-jumu'ah. Mesti semua sekali dalam waktu zuhur. Semua sekali itu makna 2 khutbah dan juga solat. 2 khutbah sebelum sembahyang tu lah. Dan juga sembahyang Jumaat tu mesti semua sekali itu dilaksanakan dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur. Kalau khutbah dimulakan sebelum waktu zuhur, 2 minit sebelum waktu zuhur, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah, selawat. Lepas tu masuk zuhur, diteruskan khutbah. Maka kita sebut disebabkan ada juzuk khutbah, iaitu rukun khutbah di luar daripada waktu zuhur, maka khutbah tidak sah. Bila khutbah tidak sah, sembahyang Jumaat juga tidak sah. Faham tak? Naam. Yang kelima, alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dhalikal balad. Falau sabaqatha aw qaranatha jum'atun fi dhalikal baladi fi mahallin la yajuzu fihi ta'addudul jum'ah fal jum'atu batilah. Yang kelima, hendaklah tidak Jumaat didahului oleh satu Jumaat yang lain, dan juga hendaklah tidak Jumaat serentak dengan Jumaat yang lain pada negeri itu. Negeri mana mahal, tempat.
Saya pernah tanya Syekh Mustafa, dia kata al-balad dalam ni maksudnya al-mahal, tempat. Contoh baluk, kawasan baluk, baluk pantai, lepas tu baluk depan tu ada baluk lain pula, lepas tu berserah, pelindung. Tak, kalau dijangka jangka 10, jangka 11, jangka 12, jangka 13, jangka 14, jangka 15 sampai 20 berapa, 25, 26. Faham betul? Nah, itu maksud balad. Bukan negeri. Satu negeri satu masjid, tak. Balad ni mana tempat, kawasan. Okey, jadi bila satu Jumaat didahului oleh Jumaat yang lain, tak, ataupun serentak dengan Jumaat yang lain, maka Jumaat itu tidak sah. Itu bila tu? Fi mahallin la yajuzu fihi ta'adudul Jumaah. Pada satu tempat yang tak boleh berbilang-bilang Jumaat. Contoh, di jengka 10 lah, kita ambil jengka 10. Saya duduk jengka 10 dulu lama. Di jengka 10 memadai satu masjid untuk keperluan masyarakat di jengka 10 sembahyang Jumaat. Tak perlu buat dua masjid, sebab satu masjid dah memadai. Dan orang nak ke masjid tu pun tak susah, dekat ya. Tak. Paling jauh pun mungkin 1 kilo ya, ataupun 500 meter gitu ya, tak sampai 1 kilo pun. Okey. Jadi ya, kita sebut satu masjid sudah memadai. Okey. Sengaja bina satu masjid yang lain di blok lain sebagai contoh. Maka kita sebut sembahyang Jumaat yang mana yang sah? Dua-dua masjid dibuat Jumaat. Kita sebut masjid yang imamnya sebut ra dulu dalam takbiratul ihram. Contoh dalam masjid A, imam dia Allahu Akbar, imam sebut ra dulu, maka masjid A sah, masjid B tidak sah. Boleh? Dia ikut imam mana yang sebut ra dulu. Contohlah dua-dua step sama, Allah, dua-dua step sama. Tapi yang sebut ra dulu ialah imam B. Imam B sebut Allahu Akbar, tu imam A ni Allahu Akbar. Lambat bar itu. Lambat dia sebut ra pada Allahu Akbar. Maka kita sebut yang B sah, yang A tidak sah. Boleh? Tu. Sebab apa? Jengka 10 tak perlu dua masjid, memadai satu masjid untuk buat Jumaat. Maka dibuat dalam masjid yang lain itu dianggap sebagai tidak ada hajat lah. Maka kita sebut yang sah ialah yang imamnya sebut ra dahulu dalam takbiratul ihram. Ustaz, kalau dua-dua tu serentak, Allahu Akbar, masjid A dengan masjid B, maka kita sebut dua-dua masjid tidak sah. Lepas tu nak buat lagu mana? Dua-dua masjid tu kena berkumpul dalam satu tempat dan kena buat jemaat di satu tempat. Kalau ada waktu lah. Kalau tidak ada waktu, baki nak keluar waktu tu 2 minit, 3 minit, maka masing-masing kena angkat takbiratul ihram dengan niat zuhur. Begitu. Okey, lepas ni dah akan bincang masalah berbilang-bilang Jumaat. Kalau kerana hajat, akan masuk lepas ni. Yang keenam, ayat taqaddamaha mana? Khutbatan sahihatan mutawaffiratun fihi masyurut wal arkan. Yang keenam, syarat nak sah Jumaat, mesti Jumaat itu didahului oleh 2 khutbah. Dan 2 khutbah tu disyaratkan sah. Saya kira-kira cukup padanya syarat-syarat sah khutbah dan juga rukun-rukun khutbah. Jadi kalau sembahyang Jumaat dalam keadaan tidak ada khutbah, Jumaat tidak sah. Sembahyang Jumaat dalam keadaan khutbah tidak cukup rukun, maka khutbah tidak sah, Jumaat pun automatik tidak sah. Jadi syarat nak sah Jumaat mesti ada khutbah sebelum. Masailu min syurutil Jumaah. Okey, masalah-masalah yang berkait dengan syarat sah Jumaat. Ada berapa masalah ni? Ada 6 Okey. Yang pertama, law kharaja al-waqtu wa hum fi athna'is salah atammuha dhuhra wa la yushtaratu tajdidun niyyah wa la yadur syakku fi athna'iha. Masalah yang pertama ialah kalau keluar waktu zuhur sedangkan mereka, iaitu orang yang sembahyang, sedang berada dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang ni, rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak, tiba-tiba masuk waktu asar. Maka imam dan juga seluruh jemaah kena sempurnakan solat zuhur. Lagu mana nak buat? Habis rakaat apa tu kedua tu, tahiyat awal. Lepas tahiyat awal tu bangun pula 2 rakaat. Kemudian tahiyat akhir bagi salam. Perlu ubah niat tak? Tak perlu ubah niat. Tak perlu ubah niat. Jadi tadi niat apa? Niat Jumaat.
Tapi sembahyang zuhur 4 rakaat. Faham tu? Okey, kalau syak, tengah-tengah sembahyang syak. Waktu zuhur ni masih ada ke ataupun dah keluar, dah habis? Waktu zuhur masih ada ataupun dah habis? Kalau masih ada, kita boleh teruskan Jumaat. Kalau dah habis, tak boleh teruskan. Sebab apa? Tak cukup syarat. Jumaat kena buat dalam waktu zuhur. Okey, kalau berlaku syak ketika sedang sembahyang, maka tidak ada mudarat. Maksud tidak ada mudarat, maknanya kita boleh teruskan sembahyang sampai habis dan sembahyang kita sah. Selagi mana tidak yakin selepas tu sembahyang kita dikerjakan di luar waktu zuhur. Kalau yakin selepas tu solat kita dikerjakan selepas habis waktu zuhur, maka sembahyang kita tidak sah. La ibrata bidzanni albayyin khata'uh. Tidak ada iktibar dengan zan, dengan sangkaan yang kuat. Kalau yakin sangkaan yang kuat itu salah. Selesai. Nombor 2. Law daqa al-waqtu an iqamatiha aw shukka fi baqa'i al-waqti ahramu bi-dhuhri wujuban. Kalau waktu sempit untuk kita laksanakan Jumaat dan khutbah, baki 2 minit nak keluar waktu zuhur, 2 minit sempat tak? Kita khutbah, lepas tu kita sembahyang Jumaat, tak sempat 2 minit. Maka ketika itu imam akad takbir sembahyang zuhur. Daripada awal niat zuhur, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, imam kerana Allah Ta'ala dalam hati, Allahu Akbar. Bila niat tu, masa akad takbir tu lah, Allahu Akbar, niat dalam hati. Boleh? Okey. Ataupun syak. Ni sebelum sembahyang ni. Sebelum sembahyang syak. Waktu ni masih ada ke dah habis waktu zuhur ni? Bila syak sebelum sembahyang, tak. Syak pada apa? Waktu zuhur tu masih wujud ataupun dah habis, maka wajib akad takbir dengan niat zuhur dan sembahyang 4 rakaat. Faham tu? Yang mula-mula tadi masalah yang pertama, syak ketika sedang sembahyang. Tengah sembahyang syak, habis waktu ke belum? Itu la yadur. Kita boleh teruskan sembahyang atas nama Jumaat. Selagi mana tak yakin waktu dah habis. Yang kedua ni, sebelum sembahyang berlaku syak pada kewujudan waktu tu. Waktu masih ada ataupun dah habis waktu zuhur. Ketika itu wajib start dengan Jumaat. Start dengan zuhur. Wajib start dengan zuhur. Wajib start dengan zuhur. Cuma ni dalam ta'liq tu disebut wa yajuzu ta'liqun niyyah idza syukka inda ramli. Harus di sisi Imam Ramli harus ta'liq niat. Maknanya di sisi Imam Ramli, kalau kita syak sebelum sembahyang waktu masih ada ataupun tak, di sisi Imam Ramli boleh ta'liq Allahu Akbar sahaja sembahyang fardu zuhur, sahaja sembahyang fardu Jumaat kalau waktu masih wujud, atau zuhur kalau atau fardu zuhur kalau waktu zuhur dah habis. Tu boleh gitu. Okey, tengah-tengah sembahyang orang beritahu, "Oi, orang yang sedang sembahyang, ni aku nak beritahu satu perkara ni." Dia beritahu apa? Zuhur masih berbaki sejam. Kalau sejam sempat sangatlah sempurnakan Jumaat tu, maka sembahyang Jumaat. Tapi kalau ada orang beritahu tiba-tiba tengah sembahyang beritahu, habis waktu dah, awak ni sembahyang semua ni dalam waktu lain dah ni, waktu asar dah ni. Maka ketika itu tok imam kena bangun 4, begitu juga makmum. Faham tu? Naam. Yang ketiga, masalah yang ketiga, law maddal imamu raka'atal ula hatta lam yabqa min raka'atil thaniyah ma yas'uha athima wa anqalabat zuhuran. Kalau imam memanjangkan rakaat pertama sehingga rakaat kedua tidak sempat diselesaikan dalam waktu Jumaat, dalam waktu zuhur, dalam waktu zuhur, athima wa anqalabat zuhuran. Pertama, imam berdosa. Yang kedua, sembahyang tu berubah menjadi solat zuhur. Kena bangun 4 rakaat lah. Faham tu? Boleh. Jadi imam sembahyang rakaat pertama baca Baqarah. Habis Baqarah baca pula surah Ali Imran. Tak cukup Ali Imran, tambah lagi surah An-Nisa. Tu sembahyang ni. Jadi akhir sekali habis An-Nisa, Allahu Akbar. Habis rakaat pertama, naik rakaat kedua. Bila naik rakaat kedua, baki yang ada tu 30 saat. Dan 30 saat tu tak muat untuk selesaikan rakaat kedua. Boleh. Yang pertama kita sebut, bila berlaku begitu, imam berdosa. Imam berdosa. Panjangkan rakaat pertama tu berdosa sehingga menyebabkan solat tidak dapat diselesaikan dalam waktu zuhur. Imam berdosa. Kemudian Jumaat tu tak berubah menjadi zuhur. Bila berubah menjadi zuhur? Khilaf. Imam Ibn Hajar sebut, baki berapa saat tadi? Imam Ibn Hajar tanya kita jawab 30 saat. Imam Ibn Hajar sebut
disebabkan baki 30 saat tak muat untuk selesaikan zuhur, untuk selesaikan rakaat kedua dalam waktu zuhur, maka ketika itu juga, ketika itu juga, waktu itu juga, walaupun kamu masih dalam waktu ni, ketika itu juga sembahyang tu berubah menjadi zuhur. Imam Ramli sebut tak, nak berubah menjadi zuhur selepas habisnya 30 saat. Jadi khilaf pada sudut berubah sembahyang tu, status dia zuhur ke Jumaat. Imam Ibn Hajar sebut halan, walaupun berbaki 30 saat nak keluar waktu, tak keluar waktu lagi ni, berubah dah sembahyang tu jadi zuhur. Imam Ramli sebut apa? Bila keluar waktu nanti barulah, habisnya waktu zuhur barulah berubah solat tu menjadi bila habisnya waktu Jumaat barulah berubahnya solat tu menjadi zuhur. Ala kulli hal, dua-dua sepakat mengatakan mesti apa? Mesti solat itu dikerjakan zuhur, tak boleh sembahyang Jumaat. Yang keempat. Nah. Syok baca malam-malam ni. Sebelum ni nak baca dah, tapi hari ni baru baca malam Ramadan. Khair insya-Allah. Moga-moga dianggap sebagai satu kebaikan lah. Nombor 4, law sallama ba'dul al-adadi al-arba'in fil waqt wa ba'duhum fi kharijih batalat jumu'atul kulli wa yutimunaha dhuhran in qaruba al-faslu baina salamihim ma'udihim. Okay, kalau sebahagian daripada 40 orang, kita ambil iktibar 40 ni, bukan lebih cerita kita 40. Kalau sebahagian daripada 40 orang yang cukup syarat tadi, merdeka, lepas tu lelaki, lepas tu mustauti kan, sebahagian daripadanya bagi salam dalam waktu tak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 orang yang lain bagi salam selepas habis waktu zuhur. Orang azan sah dah, Allahu Akbar, azan sah, barulah 20 orang yang lain ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi 20 orang bagi salam dalam waktu zuhur, habis Jumaat, dan dia bagi salam dalam waktu zuhur. 20 orang yang lain dia bagi salam selepas habis waktu zuhur. Maka kita sebut zuhur tu apa? Jumaat tu apa status dia? Semua sekali batal. 40 orang yang sembahyang tu semua sembahyangnya batal Jumaat. Lepas tu nak buat lagu mana? Mereka kena sempurnakan zuhur. Nak sempurnakan zuhur tu macam mana? Okey, tengok. 20 orang yang pertama, 20 orang yang kedua, tak, dia bagi salam. 20 orang yang kedua dia bagi salam selepas daripada keluar waktu. Lepas dia bagi salam tu, dia sedar memang dah keluar waktu. Maka apa yang perlu mereka buat? Terus sahaja masuk sembahyang semula, 2 rakaat lagi, sempurnakan zuhur, dan terus bagi salam. Itu bagi 20 orang yang kedua lah. Adapun 20 orang yang pertama, 20 orang yang pertama dia bagi salam, lepas tu dia balik, dia buat ni, dia makan, dia minum. Maka puak ni kena start daripada awal lah. Kena start daripada awal balik, angkat takbiratul ihram, sembahyang zuhur, sebab Jumaat tidak sah. Nah. Okay, yang seterusnya, yang ke-5, hukmu ta'addudil jumu'ah, la yajuzu ta'addudul jumu'ati illa fi 3 halat. Tidak sah berbilang-bilang Jumaat. Ni penting ni. Tidak sah berbilang-bilang Jumaat, tidak harus berbilang-bilang Jumaat, melainkan pada 3 keadaan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau Jumaat boleh dikerjakan satu tempat tanpa sebarang kesusahan, maka wajib buat satu tempat je, di satu-satu kawasan. Kalau buat lebih daripada tu, 2, 3, 4, 5, tak, maka kita sebut tadilah, siapa yang start, imamnya sebut ra dulu, ar dulu dalam Allahu Akbar, maka sembahyangnya sah, jemaahnya sah. Selain daripada itu semua batal. Jadi apakah 3 keadaan yang diharuskan berbilang-bilang Jumaat? 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid, 5 masjid, 100 masjid dalam satu tempat. Contoh, ada 3 perkara. Yang pertama, idza asura ijtima'uhum, bila mana susah untuk menghimpunkan semua sekali, fi mawdhi'in wahid, pada satu tempat, dengan kesusahan yang bersangatan, bi masyaqqatin 'azimah. Wal ibratu bima yaghlibu fi'lum laha 'adatan kama fi at-tuhfah wa nihayah wal mughni, wa qala Ibn Qasim al-Mu'tamad bima yahduru bil fi'li fi tilka jum'ah. Kita sebut yang pertama ialah bila mana susah untuk berkumpul. Siapa yang susah untuk berkumpul tu? Khilaf. Dalam Tuhfah Ibn Hajar, Nihayah Imam Ramli, Mughni, Imam Khatib Syirbi ni mengatakan kita ambil iktibar dengan
ghalib kebiasaan yang buat Jumaat. Ghalib kebiasaan yang buat Jumaat. Contohlah ghalib kebiasaan orang tempat tu sembahyang Jumaat adalah 300 orang. Maka kita ambil iktibar dengan 300 orang. Sebab mereka yang ghalib biasanya sembahyang Jumaat. Okey, susah nak himpunkan 300 orang di kawasan tu dalam satu masjid. Kalau susah, maka boleh buat masjid kedua. Tidak ada masalah dan dua-dua sah. Imam Ibn Qasim Al-Abbadi sebut yang muktamad kita ambil iktibar dengan apa? Mereka yang datang sungguh. Contoh kebiasaan orang sebenarnya 300 orang, tapi yang datang sungguh hari itu 200 orang. Okey, 200 orang tu cukup dah untuk buat satu tempat. Cukup. Maka bila kita buat dua tempat, salah satu masjid mesti tidak sah. Faham tak? Benar. Jadi susah tu macam mana? Susah ni susah lah. Contohlah di kawasan kita buat satu, contoh di Balok tempat saya ni, dibuat di Masjid Balok depan ni saja, Masjid Balok pantai ni. Tak. Cengal Lempung semua mari sini. Orang Balok lain pun dekat-dekat ni semua mari sini. Mana nak muat masjid ni? Tak muat masjid ni. Kecil. Orang cakap, Ustaz, kita buat kat Padang, stadium. Okey, susah tak buat stadium? Susah. Parking. Kalau hujan, kalau nak kecil berak, kat mana nak buat benda tu? Susah, sangat-sangat susah. Jam habis kawasan. Boleh tak? Tu. Jadi berbilang-bilang Jumaat di Malaysia ni insya-Allah lah semua tu kerana hajat. Sebab hari Jumaat saja kita boleh tengok masjid ni penuh. Masjid Berseroh tu depan tu penuh. Lepas tu masjid Cengal Lempung 2 kilo, 3 kilo daripada sini penuh. Lepas tu masjid Balok depan tu lagi ada, kalau ada penuh belaka. Jadi berbilang-bilang pada satu tempat, satu kawasan kerana hajat itu. Kalau kita sebut masjid saya sebut tu satu tempat lah. Kalau kira tempat-tempat lain, settle lah situ. Ini kalau satu tempat boleh dan sah, masing-masing sembahyang Jumaat sah kerana apa? Berbilang-bilang kerana hajat. Boleh. Kalau nak himpun satu padang susah. Setiap Jumaat je nak pasang khemah. Lepas tu nak buat tempat pengaliran air lagi. Lepas tu kena buat tandas pula. Tandas bukan sikit lawang oi. Dah kalau 3-4 kampung mari satu tempat, ataupun satu kawasan je, tapi ramai sangat orang kat situ, puas. Kalau satu masjid boleh. Jadi insya-Allah apa yang ada di Malaysia ni semua kerana hajat dan sah belakalah insya-Allah. Itu Allah Alam. Yang kedua, kita boleh berbilang-bilang Jumaat inda khaufil fitnah baina fi'atain. Kalau takut fitnah antara dua kumpulan. Contohlah ni parti A ni parti B, contoh gaduh sama dia. Kalau duduk sekali je sesat ni, kata ni sesat ni, ni sesat ni, ni kafir ni, ni kafir ni bidah ni, ni bidah ni. Dah gaduh. Tumbuk apa bagailah. Tak jadi hak semangat lebih ni. Contoh jangan marah. Contoh benda tu tak ada di Malaysia insya-Allah. Maka ketika itu ada keharusan untuk kita buat 2 masjid, 3 masjid. Contoh ada 3 parti, 3 bendera, pink, biru, hijau. Silap sebut nama hak jenis ada sungguh di Malaysia. Warna hak tak ada, hitam, coklat, putih. Tak ada tak warna tu. 3 parti ni gaduh sama dia. Tak boleh jumpa bertumbuk. Kadang bertumbuk tu orang bawah aja, orang atas minum kopi tak ada masalah, satu meja dalam dewan ni je duduk. Tunjuk ke rakyat. Ala kulli hal boleh berbilang-bilang Jumaat. Insya-Allah. Yang ketiga, wa idza ba'udat atraful baladi bihaitsu la yusma'un nida. Bila mana jauh pinggir-pinggir, hujung-hujung tempat balad sekira-kira tidak didengari azan. Ni satu kawasan contoh satu masjid. Orang azan sini, orang hujung ni mana dengar dah. Tak, maka di hujung ni buat satu masjid lagi. Himpun satu tempat jauh. Boleh. Ini cetakan Darul Umar, Darul Umar Mukhtar, dapat keizinan daripada Habib untuk cetak kitab dia. Darul Umar Mukhtar di Terengganu tu. Kitab Habib sama ada Taisirat Rabil Bariyah Nahu tu, nanti saya baca insya-Allah. Lepas tu kitab Dakhirat ke kitab apa, Habib izin untuk dia cetak. Alhamdulillah lah. Sebab Darul Umar Mukhtar ni kalau murah sikit lah banding kalau daripada Yaman, betul tu. Alhamdulillah. Tu makluman lah tu. Tapi kitab bab munakahat pakai cerah tak keluar, kita tak tahu bila lah.
Kalau keluar kita baca pula sekali lagi insya-Allah. Tapi bab nahwu Taisir Rabil Bariyah tu saya pun dah ada belian 100 lebih untuk ajar student saya lah lepas-lepas ni. Tak, tu semua dapat izin daripada Habib Hassan dah untuk Dar Umar Mukhtar cetak. Boleh? Naam. Jadi bukan cetakan palsu lah, memang cetakan yang dapat izin. Selesai kat situ. Jadi 3 ni sahaja sebab untuk keharusan berbilang-bilang Jumaat. Selain daripada tu tak boleh. Faham tak? Nah, kita baca sikit lagi. Lepas tu baki rukul khutbah tu kita baca pagi esok. Lepas sahur. Boleh. Kita baca sunnah Jumaat. Kita pun habis Jumaat esok lah. Esok pun saya tak ada kelas mengajar. Tapi ada program esok sebenarnya. Program dengan Yayasan Pahang buka puasa di sini. Ya, alhamdulillah lah. Bila agensi-agensi besar gagah macam tu, buka mak tafiz. Lepas tu belajar pula agama. Jadi kelebihan pada sudut kita lah. Satu sudut kelebihan sudut ustaz-ustaz lah, selesa dengan gaji dan sebagainya, itu satu lah, alhamdulillah. Yang keduanya budak lah. Nak buat program ada duit, nak beli tu ada duit, nak beli kita ada duit. Tinggal satu je benda lagi, kesungguhan pelajar, kesungguhan guru dan keikhlasan kedua-duanya dalam belajar dan mengajar. Tak ada waktu jam juga. Tapi sudut duit dana alhamdulillah lah. Kita harap benda ni diikut oleh negeri-negeri lain, yayasan-yayasan lain, supaya apa, anak-anak orang yang mengajar kamu nampak kelas sikit lah. Dia kelas tak kelas tu tak penting. Tak, saya pun tak orang panggil apa, tak kisah sangat benda tu. Tapi itulah, ada orang yang mungkin sedikit mewah, sedikit style, sedikit apa, kaya tak. Dia nak hantar ke madrasah biasa, dia tak berani. Dia fikir akademik apa semua tu, risaulah pokok ni. Mungkin dia pilih sekolah ni. Alhamdulillah, daripada dia tak hantar langsung anak-anak mengaji sini, tak faham langsung buat agama, tak ada langsung wakil daripada family dia mengaji agama, jadi dia hantar sini. Alhamdulillah. Tak, tu. Jadi doa lah supaya apa, anak-anak pelajar sini jadi orang yang baik lah, termasuk guru-guru dia lah. Okay, mengajar dan beramal dengan ilmu yang ada, insya-Allah. Okey, yang keenam, yang terakhir ni. Tapi yang terakhir ni pula ada 5 perincian. Wehlah anak. Nombor 1, nombor 6, hukumul Jumu'ati idza ta'addadat li ghairi hajah laha halat. Hukum Jumaat kalau berbilang-bilang tanpa hajat. Macam saya sebut tadi, di jengka 10 memadai satu masjid. Tak, orang parking senang, orang mari senang, dekat apa semua. Tapi dibuat juga 2 masjid Jumaat. Jadi soalannya, 2 masjid tu hak mana sah Jumaat dia? Maka kita tengok ada 5 ataupun 5 keadaan. An taqa'a ma'an fal hukmu annaha tabtulan fayajibu 'alaihim al-ijtima'u wa i'adatul jumu'ati maratan ukhra wal ibratu bis-sabqi bi nutqi ra' min takbirati ihramil imam. Yang pertama, masjid A dan masjid B di jengka 10 tu. Tak, jengka 10 ni bandar jengka, di jengka lah jengka. Saya gelar diri saya Ustaz Salah Al-Jengkawi. Al-Jengkawi tu jengka lah, sebab duduk di jengka lama. Ayah saya pun orang apa tu, sekarang ni menetap di jengka, mak pun di sana. Naam, tu. Jadi bila serentak Allahu Akbar, bar ra tu, Tok Imam A, Tok Imam B sebut serentak pada jam pukul 1.30 petang, saat yang sama. Kita sebut Jumaat, dua-dua masjid batal, satu. Yang kedua, wajib dua-dua masjid tu, imam dan juga makmum berhimpun satu tempat. Tak kisahlah masjid B kena berkumpul, masjid A kena berkumpul di Padang, ikut puak tu lah. Tak. Dan kena buat Jumaat sekali lagi. Sebab apa kena buat Jumaat sekali lagi? Sebab tadi 2 Jumaat dia buat, dua-dua tak sah. Maka sekarang ni tidak ada Jumaat lagi dibuat. Maka kita buat Jumaat sekali bersama-sama. Faham tu? Okey. 1. Yang kedua, an tasbiqa ihdahuma al-ukhra fal hukmu annahu tasihhu al-sabiqatu wa tabtulu al-mutaakhiratu fayusalluna adh-dhuhra. Yang kedua, gambaran kedua, masjid A mendahului masjid B. Mana masjid A itu imam sebut Allahu Akbar, tak menang ke masjid A lah. Maka masjid A sah Jumaat, masjid B tidak sah. Dan masjid B kena sembahyang apa? Kena ulang sembahyang zuhur, ataupun batalkan Jumaat tu, terus sembahyang zuhur. Bukan ulang lah, sembahyang zuhur. Kena sembahyang zuhur. Yang ketiga, an yushakka fi sabqi wal ma'iyyah
فالحكم أنه يجب عليهم أن يجتمعوا فيصلون الجمعة لعدم تيقن إقامة جمعة صحيحة. Yang ketiga, syak. Syak pada sudut apa? Syak pada sudut adakah kita ni dua masjid ni A start dulu atau B? Dua-dua tempat pening. Hak mana start dulu ni? A ke B? Kalau A start dulu, A sah, B tak sah. Syak. Adakah A start dulu ataupun B? Dalam masa sama syak juga, ataupun kita ni serentak. Jadi syak. Kita tadi ni A start dulu ataupun B? Ataupun tadi kita sembahyang serentak. Mana Allahu Akbar, bar imam, dua-dua tu serentak. Syak. Tak tahu mana maka ketika itu kita sebut semua masyarakat jemaah sekali dengan Tok Imam wajib berkumpul satu tempat dan sembahyang Jumaat. Sebab apa kena sembahyang Jumaat? Sebab kita tidak yakin telah terdirinya satu Jumaat secara sah. Bila kita syak, mana start dulu? Dalam masa sama syak boleh jadi kita start serentak. Bar tu serentak, ra tu serentak. Maka kita syak, adakah sudah ada satu Jumaat yang sahihah, yang sah? Bila syak telah wujud, bila kita syak telah wujud Jumaat yang sah ataupun tidak, maka kita kena berhimpun dan kena buat Jumaat supaya yakin ada satu Jumaat yang sah di tempat tersebut. Faham betul? Nah, berkumpullah dua-dua masjid itu kumpul satu tempat. Yang keempat, an yu'lama anna ahdahuma sabaqatil ukhra wa lam yu'lam 'ainus sabiqah. Fal hukmu annahu yajibu 'alaihim an yusallu dhuhra li'anna al-jumu'ata qad hasalat. Yang keempat, yakin salah satu mendahului salah satu yang lain. Jadi A dengan B sembahyang Jumaat, masjid A dengan masjid B sembahyang Jumaat. Yakin satu masjid mendahului yang lain. Cuma hak mana yang mendahului yang lain? Wallahu a'lam, tak tahu. Tidak diketahui. Boleh. Ketika itu apa hukum dia? Wajib mereka semua sekali, masjid A dan masjid B sembahyang zuhur. Kenapa kita tak sebut dua-dua kena kumpul dan sembahyang Jumaat? Sebab kita dah yakin Jumaat ada yang sah. Dua masjid sembahyang, satu masjid mendahului yang lain. Kita yakin perkara tersebut. Maka kita yakin ada satu Jumaat yang sah. Cuma satu Jumaat tu yang mana? A ke B? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Ainus sabiqah tu tak tahu. Maka ketika itu tak boleh kita buat Jumaat. Berhimpun semua sekali satu tempat buat Jumaat. Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh berbilang-bilang Jumaat. Kalau kamu buat Jumaat juga, maka dah ada dua Jumaat yang sah ni. Tak disebut ni sekali lagi. Maka jangan buat Jumaat. Malah semua kena berkumpul, semua masjid dengan B. Dan masing-masing sembahyang zuhur. Boleh. Yang kelima, ayyulama sabaqu ihdahuma wa 'ainus sabiqah walakin nusiyat. Wila. Fal hukmu annahu yajibu 'alaihim an yusallu adh-dhuhra li'anna al-jumu'ata qad hasalat. Ni kelima ni lagi syok. Apa dia? Diketahui, diyakini salah satu masjid mendahului satu masjid yang lain. Dan diketahui masjid A lah yang mendahului yang lain. A sembahyang dulu sebelum B. Cuma ni lupa. Boleh. Jadi kita tahu ada dua masjid. A mendahului. Kita tahulah A yang mendahului. Lepas tu perkara tersebut dilupakan. Boleh. Orang di masjid A pun lupa, orang masjid B pun lupa. Siapa yang start dulu ni? Tak diingat, lupa dah. Tak kena makan ataupun minum susu dugro banyak sikit. Faham tak? Maka bila berlaku begitu, hukumnya apa? Hukumnya masing-masing kena berkumpul. Tak berkumpul pun tak ada masalah lah. Masing-masing kena sembahyang zuhur. Kenapa tak buat Jumaat? Kenapa tak himpun dua kumpulan tu, dua masjid tu sembahyang Jumaat? Kita sebut ada dah satu Jumaat sah tadi. Sebab kita yakin satu start dulu, iaitu A. Cuma kita tak ingat perkara tersebut. Maka Jumaat dah ada yang sah, tak boleh kita buat Jumaat kedua. Tak. Sebab apa? Berbilang-bilang Jumaat tanpa hajat tak boleh. Maka kita buat apa? Zuhur. Faham tak? Okey. Yang terakhir kat bawah tu, muhimmatun qala fi Bushra al-Karim. Bushra al-Karim ni syarah kepada Masail at-Ta'lim. Tu. Masail at-Ta'lim karang Imam Ibn Hajar al-Haytami. والاحتياط للمصلي ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة ولم يعلم سبق جمعته أو أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة وهو ظاهر النص. وألف فيه السبكي 4 مصنفات وقال
wa huwa as-sahihu madhhaban wa dalilan wa ta'lilan wa qawlu aktsaril ulama. Dalam masyarakat ini disebut dan yang ihtiyat, yang lebih berjaga-jaga, yang lebih baik untuk agama, bagi orang yang sembahyang di satu tempat yang berbilang-bilang Jumaat kerana hajat. Berbilang-bilang Jumaat kerana hajat ni. Kalau berbilang-bilang Jumaat tanpa hajat, tak adalah cerita dia 5 hukum tu. Ni berbilang-bilang kerana hajat. Dan tidak diketahui. Contoh 2 masjid dibina kerana hajat, memang penuh dua masjid. 2 masjid tu pula dekat-dekat dalam satu tempat kerana hajat. Tak. Disebut dalam masyarakat ni ihtiyatnya bagi orang yang sembahyang kat kawasan tu dalam masa yang sama dia apa? Dia tak tahu. Dia start dulu ke B start dulu? Tak. Ihtiyatnya sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Jumaat sembahyang Zuhur. Nak keluar daripada khilaf yang mengatakan apa? Ada pandangan yang mengatakan tak boleh langsung ta'addud ni satu tempat. Walaupun kerana hajat. Walaupun kerana hajat tak boleh berbilang-bilang Jumaat. Mesti satu tempat je Jumaat. Tak boleh 2 tempat. Walaupun kerana hajat tak boleh. Dan ini zahir nas. Jadi bagi meraihkan pandangan ini disebut ihtiyatnya, sunatnya lepas daripada sembahyang Jumaat Zuhur kita sembahyang Jumaat. Dan dikatakan di sini Imam Subki karang 4 kitab. Tak tahu tu kena tengok balik. Dan Imam Subki sebut itulah yang sahih, sudut mazhabnya, sudut dalilnya, sudut ta'lilnya, dan itulah pandangan kebanyakan ulama. Ni kalau orang yang ihtiyat betul buatlah. Hatta kita maknanya ni pandangan ni kita boleh buat ni. Contoh saya sembahyang di Masjid Baluk. Saya tahu ke Masjid Baluk start dulu? Tak tahu. Walaupun saya tahu Baluk penuh, Serengan Lempung penuh, depan tu sikit penuh belakang masjid kerana hajat. Tak, tapi disebabkan saya tak tahu yang saya start dulu, imam saya sebut Allahu Akbar dulu, maka ketika itu bagi meraihkan khilaf yang mengatakan tak boleh berbilang Jumaat tanpa hajat, sunat bagi saya sembahyang Zuhur selepas Jumaat tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Anak kita kalau bab-bab ni kita nak marah untuk sembahyang 4 rakaat. Dah tadi sembahyang dah 2 rakaat. Tak nyusah agama. Tapi kalau bab dunia kita ihtiyat, sangat-sangat ihtiyat bab agama. Tak nak bagi rugi kepeng tu. Sepusing pun tak nak bagi rugi. Bab agama pusing kau tu, susah kau ni, letih kau tu, iman panjang macam-macam. Sepatutnya kita tanya diri kita ni iman tak berapa kuat, kita istighfar, kita taubat, kita tu tak, kita bahankan agama ni, agama salah tak, iman baca panjang, hak ni tak kena, hak tu tak kena, bab agama lah. Tapi bab kait dengan dunia tak, kerja sampai ke malam, dah muskilah, tak ada sebarang masalah, tak penat, tak letih. Sebab apa? Fikir ke pitih. Bab agama ni pandangan kolot ni, pandangan zaman bila ni, ulama mana sebut ni, sambil muka buat lagu tu. Tak. Hari ni lagi ramai lah pokok-pokok ni. Hadis wala haraj. Nak bercakap tapi belajar malas. Lepas tu bagi pandangan sendiri dan sebagainya. Ala kulli hal, benda ni sunat. Kalau kamu tak nak buat, duduk diam-diam sudah. Tak nak kritik beria mazhab ataupun pandangan-pandangan ulama yang muktabar ni. Tak. Mereka tulis atas dasar ihtiyat dalam agama. Kamu rasa tak setuju, kamu tak nak buat, itu kamu punya pasal. Faham tak? Nah, begitu. Boleh tak? Okey, cukup sekadar tu. Berapa? 12, 20. InsyaAllah esok kalau tidak ada arang, kita baca selepas subuh, lepas sahur tu, lepas sembahyang tu, saya bacalah. Rukun khutbah, syarat sah khutbah, sunat-sunat Jumaat. Faham tu? Naam. Naam. Yang boleh baca Arab, bolehlah download kitab At-Taqrirat As-Sadidah bab ibadat. Lagi cantik belilah. Kitab ni sangat baiklah untuk permulaan, sangat baik kitab ni. Saya dulu pun belajar kitab dengan Habib Hassan, banyak benda yang membantu lah bila kita belajar kitab-kitab terus yang lain, banyak benda membantu. Tapi sekadar berhenti kat kitab ni pun tak memadai juga, sebab kitab ni ringkas. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu. Bertemu lagi pada siri-siri akan datang. Jangan lupa apa orang panggil, like, comment, share, subscribe saya punya YouTube. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.